Hukum jangan konsep. Orang Islam kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu. Terima tanpa kira bicara. Terima bulat-bulat. Ini hukum agama. Tak ada konsep-konsep dah. Bab poligami ke, bab pusaka ke contohnya. Bab pusaka. Ada satu lagu tu, ni serinya belaka lah ni. Jadi seolah-olahnya lelaki ni dia boleh cari sendiri. Lelaki ni campak dalam hutang pun boleh hidup sendiri. Perempuan ni yang lemah. Jadi seolah-olahnya beri lebih pada perempuan kan. Sebab lelaki boleh cari sendiri. Lelaki campak dalam hutang pun boleh hidup. Kenapa nak beri lebih pada suami? Lelaki kan lelaki boleh cari kan. Ini lirik lagu ni bahaya. Sebab apa? Allah yang menetapkan hukum. Walil zakari misla unsayain. Lelaki dua bahagian ni Tuhan tak tahu ke lelaki perempuan ni setara mana? Tuhan tak tahu. Jadi dalam lagu ni seolah-olah nak kata lelaki berkemampuan cari sendiri, isteri perempuan yang lemah. Maknanya apa? Beri lebih pada perempuan lah. Kalau nak bisa merata pun tak adil. Sebab apa? Sebab perempuan lemah. Ni perempuan satu bahagian, lelaki yang kuat, lelaki yang boleh cari sendiri, dua pula bahagiannya. Ni hukum agama ni jangan duk konsep. Tapi kajian bab poligami sendiri pun kebenaran syarat poligami, kemudian bab jagaan dia punya pelaksanaan, mana komplit agama kita. Agama kafir tak boleh berkahwin 2-3, tapi disipang. Dia orang kaya raya, orang berkemampuan, orang yang sentiasa duduk luar rumah, dia simpang perempuan. Hak mana hak terjamin perempuan? Jadi isteri ataupun jadi simpanan. Dia nak kahwin dua tak boleh orang kafir. Tengok agama kita. Orang-orang yang besar-besar, raja-raja contohnya. Itu untuk mana Tuhan beri kelanggaran, bukan memerintah ni. Satu kelanggaran dalam agama kita. Lelaki boleh berkahwin lebih. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadikan lelaki, Tuhan tahu. Ni satu percakapan yang bahaya. Dia kata kalau lelaki boleh kahwin lebih, kita perempuan nak kahwin lebih juga. Dia kata gitu. Tak adil lah. Terah. Kalau perempuan boleh kahwin lebih, lepas tu bagi anak siapa? Jadi macam ni nak memperhatikan hukum. Lelaki tu boleh kahwin lebih, perempuan nak lelaki lebih kok, dia kata. Ni apa? Tak percaya pada agama. Mana dari segi kajian hukum poligami ni hukum yang terbaik. Waktu kajian kita orang Islam tak perlu kajian. Yang terbaik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita. Kita tak perlu pada kajian. Tapi kajian ni boleh menyedarkan pada orang-orang yang tak percaya pada agama. Sama juga dengan pusaka. Kajian. Boleh lelaki boleh dua bahagian, perempuan boleh satu bahagian. Jangan duk tikarlah masa mak ayah uzur, anak lelaki tak nitah, anak perempuan hok duk sibuknya. Ingat baik, anak perempuan yang sibuk ni dapat kebenaran daripada suami dia lelaki. Yang anak lelaki ni hok jadi lepas tangan ni, kadang-kadang kena hasutan perempuan di sebelah dia. Kan? Anak perempuan yang jaga mak ayah ni kalau tanpa keizinan suami boleh jaga ke tak? Keizinan lelaki tu. Yang anak lelaki awak perangai ni kenapa ni kadang-kadang ni kenapa? Kadang-kadang kerana perempuan yang di sebelah dia, isteri dia tu. Jadi kajian lelaki dua bahagian, isteri satu bahagian, ini kajian umum untuk meyakinkan pada orang yang tidak yakin pada agama. Kita orang Islam yang beriman tak perlu pada kajian, kita yakin pada agama. Kajiannya orang lelaki boleh dua bahagian, lama dah habis. Orang perempuan boleh satu bahagian, luak pun tidak. Dia tidak ada tanggungjawab. Ini kajian umum, dia gitu. Kemudian pula kalau suami boleh dua bahagian, suami lelaki boleh bahagian, lelaki boleh dua bahagian. Ni. Dua bahagian pun kalau isteri dia pandai bagi dua pula dengan isteri hak rumah. Kan? Isteri hak rumah tu, mak ayah dia mati, boleh bahagian hak dia, hak pusaka mak ayah dia. Suami boleh banyak dua bahagian. Kalau dia pandai kecek, boleh ke dia pun habis dia pun dah tahu. Mana apa? Hak gian lakinya cepat habis. Hak gian puan tak habis sebab dia tak ada tanggungjawab.
Mana apa? Gi mari-mari itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tapi kita tak adalah, kita tak perlu pada kajian. Kita yakin kepada Allah, kita yakin pada agama Allah. Agama Allah inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang nampak tak jadi tu, tak jadi pelaksanaan tak betul, bukan agama tak betul. Pelaksanaan diri sendiri itu tak betul. Bukan agama tak betul. Agama komplit, sempurna, terbaik. Ini datang daripada Allah. Ini nak yakin pada agama. Hak kajian-kajian tu itu untuk menambahkan keyakinan dan nak menyedar pada orang tak yakinnya. Lelaki 2 bahagian, dia banyak tanggungjawab. Perempuan 1 bahagian, senyap je. Untuk beli hak dia je. Anak-anak dia pun bukan tanggungjawab dia, tanggungjawab suami dia. Ada. Boleh buat lagu, lelaki orang kuat dalam hutan pun boleh hidup, perempuan lemah, kenapa bagi ni masalah bahaya. Jadi macam Allah Ta'ala yang menetapkan hukum ni, tak tahu orang lelaki ni kuat, orang perempuan ni lemah, tuan tak tahu kalau gitu. Itu kata bahaya tu. Agamalah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu agama, bahagian agama Islam, iman dan ihsan. Islam terima zahir, iman percaya hati akan agama, ihsan laksanakan perkara yang diperintah oleh Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, itu pergi kepada ihsan. Jadi walaupun pembicaraannya takrif iman, tapi kita kena cerita lalulah Islam iman, walaupun pembicaraannya adalah Islam, tapi untuk memahami kok mana pun kena pergi lalulah kepada iman, kena pergi lalu kepada ihsan. Sebab kita tidak akan faham antara Islam, iman, ihsan. Walaupun tajuk kita ni berkaitan dengan takrif Islam sebenarnya. Cerita iman apa, cerita ihsan apa, sebab kita nak pergi faham lalu dah. Apa beza? Islam zahir, dan iman percaya hati. Dah kata laksana, ihsan. Dia begitu. Tapi iman ihsan kita akan bicara kemudian lah. Islamnya, terima cara zahir, terima bulat-bulat perkara agama yang diketahui secara mudah. Jangan engkar, jangan tolak semetul pula, jangan menghina akan perkara agama. Rukun Islam 5 perkara. Wallahu a'lam. Bismillah.